DR terkucil. DR tu apa? Tak nak tapi yelah, okey, maksudnya point dia jaga suara. Setiap orang dia ada range dia, maksudnya kemampuan suara dia, serendah mana dia boleh pergi, setinggi mana dia boleh pergi. Itu dia panggil range, kemampuan dalam menyanyikan sesebuah lagu tu lah. Okey, so penting ini untuk cari key yang sesuai dengan kemampuan penyanyi tu. Sebenarnya isu terkucil ni saya percaya mungkin dia ada kaitan dengan AJL baru-baru ni kan, AJL 35 kan, yang Nabila Razali tu kan. Sebenarnya saya nak cakap macam ni kalau pendapat SS, saya pernah tengok, dah dengar dia rakamkan lagu tu, SS dah pernah dengar dia nyanyi live. Secara personal saya dah ulas hari tu, lagu tu bukan pattern yang sesuai untuk dia, tapi range tu memang range dia. Sebab saya dah dengar dia nyanyi, dia boleh hit setiap note tu, tinggi rendah tu. Dan yang dia terkucil tu bukan tempat yang paling tinggi. So sebenarnya terkucil masa persembahan, masa pertandingan, masa konsert ni satu benda yang normal, benda biasa. Seriously, saya pernah dengar Datuk Jamal terkucil, Datuk Siti Nurhaliza terkucil, penyanyi-penyanyi yang lain pun semua segrand mana pun kan. Abang Munif Hijaz pun saya pernah dengar terkucil. Intim tak cerita lah kan. Kalau Syahril tu memang paling juara terkucil lah. Jadi benda terkucil ni benda yang di luar kawalan kita. Ibarat juga macam kita terlupa lirik. Saya pernah dengar Ziana Zain terlupa lirik, Datuk Siti pun dah terlupa lirik. Benda tu benda biasa. Kau pro macam mana pun, macam orang manusia yang paling pro saya Nabi lah, Nabi Muhammad kan, pun pernah terlupa, sehingga wahyu tu lambat turun. Maksudnya kita ni manusia. Korang dengar lirik terbaru Aku Bukan Nabi, lagu single terbaru SS tu, tak lepas dari salah dan lupa. Itu memang sifat manusia. Salah, tersilap, lupa tu, itu memang sifat manusia. Allah buat macam tu. Al-khata' wan nisyan kan. Jadi tak perlulah kita nak macam seolah-olah dia tu berdosa besar sangat sebab terkucil. Cumanya orang petikaikan tu sebab yelah benda tu jarang berlaku kan dalam pertandingan yang macam besar macam tu. Pada SS betul benda yang tak boleh dikawal. Macam lupa dan terpecah suara ni, benda tak boleh dikawal. Sebab dia bukannya nyanyi spontan tiba-tiba orang bagi je key apa-apa kat dia. Dia memang lagu tu lagu dia kan. Dia maksudnya satu benda yang tak dapat dikawal. Lupa dengan tersilap. So semua orang buat benda tu. Pada SS tak timbul isu tu. Kalau SS, pertama sekali kita kenal pastikan bahawa lagu tu memang sesuai dengan range kita, kemampuan kita. Kemudian kalau untuk pertandingan ni, SS kalau dekat dengan pertandingan, konsert-konsert penting, SS memang elakkan ambil air batu. Bukan air batu, ais syabu apa tu. Itu memang tak ambil lah kan. SS elakkan minum ais lah. Satu. Keduanya, kena pastikan kita dapat tidur yang cukup. Kalau SS lah, mungkin lain orang lain cara dia. Bila kita tak cukup tidur, suara kita akan, dia macam fragile tau. Dia mudah pecah. Dia tak fit. Itu SM memang kalau recording ke apa semua memang SM jaga sangat. Tapi kadang-kadang memang kita tak dapat kawal kan. Hari yang kita nak tu kita macam tiba-tiba tertidur lewat ke tak cukup tidur. So sangat penting benda tu. Dan kena kuatkan stamina lah. Kalau SM lagi satu yang SM share, SM elakkan bersama isteri. Itu antara tips saya lah. Korang tak elak anggap macam lucah sangat. Itu tips. Sebab bila kita bersama tu memang kita akan guna tenaga penat. Tu benda tu akan jejaskan vokal. Terutama kalau show-show pagi ke yang agak awal kan. Itu tips dia. Lain orang lainlah cara. Tapi saya memang itu benda-benda tu yang saya jaga. Dan elakkan makan benda yang kita tak biasa makan. Contohnya kita tak biasa minum Milo kan. Tiba-tiba kita pergi minum Milo sebelum menyanyi tu, dia akan mungkin efek. Ataupun kita tak biasa makan gula-gula yang berangin, tapi ada orang offer sebelum nyanyi tu, ni nak gula-gula tak, cakap Hex ni. Kita pun gatal pergi ambil kan. Lalas
kesan dia masa dalam persembahan tu. So elakkan, sebab makan minum ni memang dia berkaitan dengan suara, tekak dan sebagainya. So itulah tips-tips yang SS dapat kongsikan dengan korang lah. Dan yang paling penting sekali, banyakkan latihan lah kan. Penting latihan tu. Buat apa pun, memang saya selalu pesan kat anak-anak, matematik ke, main bola ke, menyanyi ke, jangan anggap senang benda tu. SS kalau ada satu konsert persembahan ke, sekecil mana pun grand event tu, saya memang akan betul-betul buat, bagi sepenuhnya komitmen. Sebab yelah, kita tahu kebanyakan macam kalau macam pertandingan ni saya tak pasti, tapi kalau konsert apa show tu orang bayar kita kan, orang nilai bakat kita, semua tu kerja kita. So kena buat yang the best lah, kena bagi yang terbaik, barulah semua kedua-dua pihak berpuas hati. Okey, dalam perancangan keluarga, anak-anak akan homeschool sehingga umur berapa? Kalau ikutkan plan, sebenarnya kenapa kau nak tahu plan SS kan? Kau ni macam apa, jaga fikiran orang juga sebenarnya. Okey, saya tak letakkan tahap, tak letakkan satu tahap, tapi 13 lah. 13 ni sebenarnya Hadi, saya dah plan nak hantar dia. Dia nak pergi ke tahfiz, tahfiz yang formal lah maksudnya. Sebelum ni dah pernah masuk tahfiz, tapi ada beberapa isu air, isu politik, isu bully, masalah sosial, isu kunyit, halia, serai dan lain-lain. Jadi saya hentikan. Saya memang orang kata apa, tak semudah-mudahnya lah. Saya sangat ambil berat tentang benda-benda tu semua, masalah-masalah tu. Dan saya tengah perhatikan, tengah kenal pasti kat mana ada tahfiz ataupun pondok yang sesuai untuk dia lah. Sebab sekarang ni pun masih ada PKP lagi kan, mungkin kita tak boleh rentas negeri lagi apa semua. So biarlah dia belajar kat rumah dulu, biar dia dapat basic dulu, asas-asas tu. Sebab saya takut juga kadang-kadang macam jiran sebelah rumah SS ni, dia hantar anak dia ke tahfiz, dia kata dah 2-3 kali pindah tahfiz, tak sesuai, silibus dia tak sesuai, fahaman yang dibawakan tak sesuai. Ada fahaman yang orang kata Wahabi lah, yang ni fahaman yang penyembah kubur lah, yang ni ahli bid'ah lah, yang ni wasabi lah, ini macam-macam benda lah. Jadi SS pun sangat jaga benda-benda tu. Tak maulah kalau kat rumah dia dah okey, tiba-tiba dia pergi, sebab dia pergi salah tempat, jadi dia pun jadi belajar ilmu-ilmu yang mungkin tak berapa sesuai kan, yang SS rasa tak berapa, macam mana kata, kau faham sini lah. Maksudnya macam tu lah, dia belajar ilmu-ilmu yang tak sesuai dengan syarak lah kan. Tahfiz pun ada banyak jenis, banyak-banyak fahaman, banyak aliran. Jadi saya tak nak lah macam tu. Sebab tu saya memilih sangat. Sebab benda tu akan membentuk pemikiran dia, kepercayaan dia, fahaman dia, amalan dia, cara hidup dia. Okey, lagi apa tadi, lupa dah. So sebenarnya lagi-lagi dalam keadaan sekarang ni, kita orang tengah fokus untuk siapkan album Bismillah. So saya tak hantar lah dia dulu. Memang ada plan untuk hantar dia tahfiz. Kalau boleh anak 4 orang anak SS tu, saya nak suruh dia belajar tahfiz. Tahfiz lelaki, tahfiz perempuan. Tapi kalau tak dapat pun, sekurang-kurangnya adalah seorang 2 wakil kot kan, hafiz Quran, insyaAllah, amin. Jadi selebihnya tu, dia akan capai apa yang dia nak tu secepat mungkin. Macam yang SS penting kan sekarang ni adalah basic lah. Fardu Ain dia, Quran dia tahulah hadis secara basic. Lepas tu dia ada akhlak yang baik kan, ada disiplin, ada adab. Lepas tu dia tahulah baca, tulis, kira, warna, lukis. Dia tahulah basic-basic, asas-asas matematik, sains. Ada sedikit kemahiran. Maknanya dah pandai bawa diri kan. Jadi
Lepas tu dia, kalau dia nak sambung, katakan dia minat muzik, saya hantar dia kelas muzik. Dia minat jadi ustaz, saya hantar tahfiz ke pondok ke. Kalau dia minat bisnes, hantarlah business study, seminar apa yang sesuai lah. Tak kira lah masa tu umur dia 15 ke 17 ke. Tapi maksudnya sementara tu dia akan duduk kat rumah dan dia boleh belajar banyak benda sebenarnya. Macam kita tahu kan, semua orang pun tahu sekarang ni kat rumah pun kita boleh belajar semua benda. Kau nak belajar apa? Memasak, nak belajar menyanyi, nak buat home studio, nak belajar matematik, nak belajar melukis, nak belajar buat craft, nak, semuanya ada di ujung jari je kan. Dekat YouTube tu pun kita belajar semua benda. Nak jadi pomen apa, nak buat jadi mekanik lah, apa semua boleh. So sebenarnya bukan macam dulu kan. Dulu kita memang kena, semua benda kena pergi menghadap cikgu, semua ada kat sekolah saja. Sekarang ni dah dunia dah terbuka, dah lain. So pada SS nak tak nak je kan, rajin dengan malas je. So perancangan SS, SS ikut, SS tak macam pukul rata setiap anak, sebab saya tahu kemampuan dia orang, cara belajar dia orang, cara faham dia orang. Ada yang dia slow sikit, ada yang cepat pick up, ada yang dia lebih cepat dengan satu fizikal, belajar dengan benda kan. Kita tunjuk ini dia akan cepat faham. Ada yang dengan kita cakap saja, dengan lecture je dia boleh tangkap. Ada yang perlu tengok visual, dia kena ada visual, audio semua, baru dia boleh faham betul kan. Jadi SS tak samakan setiap anak tu, sebab kemampuan dia, minat dia, potensi dia, bakat dia pun berbeza-beza. So macam Hadi tu, dia minat bola, dia memang kaki bola, dia memang SS tak ajar pun dia, tapi dia sangat minat macam benda-benda inovasi lah. Robot-robot kereta ni dia minat lah. Memang SS taklah larang, tapi SS kawal lah. Sebab dia dah 13 kan, kalau nak main kereta-kereta macam adik-adik budak-budak tu SS tak bagilah. Tapi untuk benda yang untuk ilmu yang sesuai dengan umur dia, SS bagilah. Dan dia minat juga macam kalau komputer tu SS tak pernah ajar pun, tapi bila dia pergi dia pergi CC ke dia apa, dia pandai je setahu godek sendiri. Kadang-kadang ada benda yang dia lebih tahu pada SS. Pada SS dulu kat UIA pun ambil juga komputer, belajar komputer 2 tahun. Tapi ada benda yang dia ni tak pernah ada komputer, kita orang tak pernah ada laptop, tapi dia boleh ni, dia pandai kan. Maknanya itu semua anugerah Allah lah kan. Sebab kalau SS nak kata dia pergi belajar, dia bukan, SS tahulah, saya pantau dia orang kan sentiasa ada bersama. Kalau dia nak pergi mana pun dia akan beritahu semua. Kat sini pun tak ada pun CC ke apa semua lagi. Dalam setahun 2 ni kita tengah pandemik ni, jadi tak ada pun dia nak pergi belajar mana-mana. Tapi dia cepat benda tu, dia cepat tangkap Hadi ni. Jadi dia minat juga macam fotografi. Kalau video-video tu dia minat lah bidang tu. Maksudnya videografi, fotografi. Kalau ambil gambar tu, saya akan suruh dia lah ambil gambar, sebab dia tahu angle pencahayaan tu yang sesuai. Kadang-kadang bila orang minta tolong Kak Ina kan, Kak Ina boleh tak tolong ambil gambar? So dia akan cakap macam ni. Dia akan cakap biar abang ambil, sebab dia kata ibu selalu salah angle. Dan ibu kalau ambil gambar tu kadang-kadang backlight kan, macam maksudnya dia tahu. Walaupun saya tak pernah ajar pun dia, tapi mungkin dia belajar, dia tengok, dia Allah Alam. Itulah orang panggil bakat kan. Allah bagi bakat tu, dia pandai fikir gitu. Walaupun kita tak ajar dia secara formal, dia tahu sini, oh ni terpotong ni, tak boleh ni. Oh ni kena belakang sikit baru nampak tulisan dekat bangunan. Jadi benda-benda tu semua pada SS ialah Allah punya kerja lah. Kita ajar benda yang sikit, tapi Allah bagi dia faham banyak, alhamdulillah. Jadi SS nampak dia ni sesuai buat kerja-kerja seni juga. Selain pada dia minat muzik, dia belajar gitar 2-3 kali je dia dah boleh tahu, boleh ingat chord apa semua. Saya belajar 2-3 bulan pun, aduh, memang jenis benak sikit otak SS. SS vokal boleh lah, kalau gitar, muzik pun semua SS memang fail lah. Jadi setiap orang bakat, potensi dia tak sama kan. Macam Salman kita tahulah, memang semua orang nampak dia boleh menyanyi dengan agak baik lah. Kalau dalam antara 4 beradik tu, dia boleh hit note yang tinggi-tinggi kan. Macam Jangan Khianati Aku tu, dia boleh capai lah. Kalau abang tak boleh, adik-adik perempuan tu boleh, tapi tak berapa fit suara tu. Tapi dia ni lebih juga pada
Dia minat benda-benda, dia pecinta alam, pecinta haiwan. Tadi kita keluar tadi, nak tengok ikan, nak tengok ada kuda, arnab, semua benda dia sukalah. Jenis-jenis haiwan, memancing, dia memang ada joran sendiri. Dan dia minat kerja-kerja macam kat dapur pun dia minat. Tu yang saya pelik. Dia minat kalau ibu nak masak apa, ibu nak aman tolong apa, potong bawang ke, siang bawang ke, pemuda dia memang suka kerja-kerja dapur. Dan dia sangat cepat, sangat pick up dalam menghafal. Dia menghafal cepatlah, menghafal Quran ke, doa ke, dia memang paling laju. Tak ada siapa boleh lawan dia kalau kat rumah ni. Jadi itu kelebihan-kelebihan dia. So SS sekarang ni Salman pun masih baru 11 tahun kan, darjah 5. So sebab SS tak hantar ke sekolah formal, SS akan biar dia pilih sendiri apa minat dia. So dia akan terus fokus bidang yang dia minat. Kalau dia minat tahfiz, dia minat nak jadi ustaz, mungkin 12-13 nanti SS hantarlah dia ke tahfiz. Maksudnya tak letakkan lepas tu tak kisahlah, bila dah habis hafal tu, dah habis belajar pondok ke apa, dia boleh nak teruskan, nak sambung pelajaran ke dan sebagainya, nak ambil SPM persendirian ke kan. So itu SS biar terbuka, asalkan asas tu baca tulis kira apa tu kan, matematik, fardu ain tu semua dia dah lepas, insya-Allah yang lain tu saya percaya Allah dah tulis rezeki setiap orang. Semua kita nak temukan ikhtiar dan jalan-jalan untuk mencapaikan rezeki itulah. Okay, itu je. So tak adalah orang kata terlalu, sebab setengah orang macam ni tau, dia nak anak dia habiskan juga dalam bidang sains, dia nak anak dia jadi doktor je. Padahal kemarin kan ada seorang tu tahfiz, tapi dia hantar tahfiz, lalas budak tu salahkan mak ayah. Saya tak nak macam tu. Tapi asas tu kena bagilah, semua kena ada dah. Baca tulis kira, Quran, fardu ain, akhlak tu kena ada. Matematik tu kena tahulah, tambah tolak bahagi darab tu kenalah tahu kan. Tapi lepas tu SS tak akan paksa. Nanti dia tengoklah. Itu salah satu bukti dah, salah satu testimoni kan. Contohnya, dia dah mula salahkan ibu bapa sebab dia kata susah nak dapat kerja lah, susah dan sebagainya. Tapi saya tak ambil pusing sangatlah benda tu. Kadang-kadang bukan salah ibu bapa, ibu bapa memang nak yang terbaik, tapi kadang-kadang kita terlalu maksa kan, ataupun kita macam kongkong anak tu. Sebab SS tahu, SS sedar setiap anak tu tak sama cara dia, tahap dia, kemampuan dia, minat dia. So SS open kan. Dan SS berharap bila diorang dapat pilih apa yang bidang dia minat, contohnya dia jadi artis kan, hantar kelas muzik, lepas tu dedahkan dia dengan dunia muzik ni. Kalau ada persembahan apa semua tu kan, pertandingan ke apa, jadi dia insya-Allah lah umur 15 ke 17 dah jadi artis dah. Contoh kalau dia minat jadi artis lah. Okey, macam SS hantar SS tengah hang kata apa, tengah bagi pendedahan tu lah. Kalau saya ada konsert, saya suruhlah dia orang nyanyi 1-2 lagu. Dia pun ada keyakinan dia nak berdiri depan orang, nak bercakap depan orang, nak menyanyi depan orang kan. Jadi meniaga pun macam tu. Kak Ina akan bawa Hadi, Salman, kadang bawa Firoz, kenalkan dia orang cara berniaga, cara kira, cara buat bajet kan, bungkus makanan-makanan tu, laksa, mi kari tu, kalau perfume tu kan, macam nak buat packaging dia, nak bungkus dengan plastik yang bubble tu, lepas tu nak post macam mana, nak apa. So bagi pendedahan tu, walaupun secara tak formal, tapi itu semuanya benda kita sebut kemahiran lah kan. Kita tak maulah sebab kat sekolah nanti kita belajar, dia belajar secara formal macam tu, lepas tu rumah dia tak tangkap, kadang-kadang dia tak fokus kan sebab ramai-ramai tu. So kan yang okey lah, bismillah kan, nampak, bismillah, makan bismillah. Okey, so saya adalah plan SS untuk setiap anak tu. Saya kenal pasti yang dia minat apa, yang ni sesuai bidang apa. Tapi saya tak nak terlalu awal bagi diorang, sebab kadang-kadang macam kita dulu masa kita darjah 2, okey nak jadi apa? Askar, ni jadi apa? Doktor, ni jadi apa? Nak jadi cikgu. Okey,
Bila pergi sekolah menengah je, tingkatan 2, 3 dah cerdik sikit kan. Ni jadi apa? Nak jadi engineer. Oh, lain dah. Ini jadi apa? Saya nak jadi artis. Wow. Ini jadi apa? Ini nak jadi peguam. Ada lain kan. Mula-mula semua nak jadi askar. Sedih budak dulu. Tak adalah, kita lah maksudnya. Saya pun macam tu juga. Nak jadi askar, doktor. Lepas tu bila dah besar, rupanya jadi jaga je. Okey lah, maksudnya jaga pun okey juga kan. Pekerjaan yang halal. Okay, maksudnya gitulah. So SS tak nak tetapkan. SS akan terus pantau, tengok apa kemampuan dia, minat dia. Dan kalau benda tu sesuai, kita akan bagi sokongan lah kan. Kita bagi galakan lah. Macam tu. So macam Hadi ni dia sendiri minta. SS sebenarnya nak bagi dia, sebab saya tengok dia boleh nyanyi, tapi walaupun taklah kata bagus sangat, dia pun ada package lah, kata ada rupa lah yang abang sulung tu kan. Dan dia memang minat muzik, dia minat alat muzik. Dan saya tengok dia tangkap lah benda, dia cepat tangkap benda-benda gitu. Tapi dia yang sendiri minta, dia kata dia nak pergi pondok. So SS tak nak lah halang kan. Bila pondok tu bukan maksudnya duduk pondok sampai kiamat kan. Maksudnya nanti dia akan dah habis belajar, dah ada asas yang kukuh, dia boleh je balik keluar jadi penyanyi nasyid ke, pendakwah ke kan, pendakwah bebas ke, tak kisahlah. Allah dah tulis lah, siap rezeki tu, jangan risau kan. Cuma sekarang ni yang kita risau ni asas tu, basic dia tu, agama dia tu, wuduk dia, semayang dia, akhlak dia, bacaan dia, Quran dia, itu kena risau sebab benda tu wajib. Yang lain tu kita, itu yang paling saya risau lah. Kalau dah cerdik sangat pun tapi adab ke laut tak maulah kan. Tak tahulah orang lain. Okay, so saya tak tetapkan. Cuma basically macam sampai umur 13 dia dah balik kan. Dah mungkin 13 14 ni macam Hadi tu dah suara dah pecah dah tu, tak tahulah, Allah alam. Saya tanya dia belum lagi. Jadi kalau dia dah balik, dia dah boleh pilih, dia boleh sendirilah sebut dia minat dia, apa yang dia, kecenderungan dia kan. So SS akan dorongkan ke situlah. Sebab kalau terlalu awal sangat, masa kita tanya masa umur 8 tahun, 10 tahun ni, takut nanti dia berubah kan. Dia rasa dia minat tu, tapi bila pergi ke menengah, lain pula punya minat dia kan. Dia nak tukar aliran pula. Sebab kat UIA dulu pun SS umur dah 20, masa tahun 2 dekat matriculation tu, dah ada orang yang tukar subjek tau. Daripada mula-mula dia nak buat law, lepas tu buat buat ekonomi. Lepas tu ada yang buat Arab, tiba-tiba tukar kepada kos lain kan. Ada yang pada SS tu pun itu dah umur yang dah agak dah matang lah orang kata kan. Dah boleh faham, dah boleh fikir. 19-20 umur pun masih ada yang rasa tak boleh bawa ni, dia nak tukar kos lain. Jadi apa tadi kalau kita bagi terlalu awal sangat kan, macam 10 tahun ni terlalu awal. Tapi sebenarnya SS ada belajar satu ilmu, kita panggil metafizik. Metafizik ni dia bagi satu guide tau, bukan kepercayaan, tapi dia jadi satu panduan. SS tengok berdasarkan tarikh lahir anak tu dengan potensi, minat, bidang yang sesuai dengan dia. So SS dah kaji setiap anak dah lahir tu, SS tengok. Dan memang ada, setiap orang tu ada 3 ataupun 4 kemampuan, minat dia dan bidang yang sesuai dengan dia. Macam SS sendiri pun, bila SS tengok, betul SS sesuai buat macam urut tu kan. Ada sikit line untuk buat rawatan Islam. Lepas tu boleh minat ni, minat apa macam benda-benda, aktiviti-aktiviti macam kemanusiaan, NGO kan. Jadi benda-benda tu memang dekat. Kak Ina pun macam tu. Saya tengok ada punya tarikh lahir dia kan. Dia ada pola-pola tu. Jadi saya dah orang kata, kalau orang sebut bahasa, kalau orang utara ni dia dah palak dah. Bukan pelak, falak ni macam kita dah boleh trace tau. Dah boleh macam nampak dia punya minat dia, kecenderungan dia, potensi dia semua kan. So penting kita belajar ya. Kita ada ilmu, kita boleh tahu orang yang ada pola yang nombor 4 ni, dia sesuai mengajar. Macam Firoz tu, saya tengok dia sama pola dengan SS, nombor 4, bidang ilmu, pendidikan, mengajar. Sebab dulu kan SS mengajar, jadi sekarang pun SS mengajar sendirilah anak-anak kat rumah. Kak Ina pun ada bantu
Dan kalau kita perlu nanti contohnya bila anak tu dah pergi menengah, dia dah mungkin silibus dia terlalu penting ataupun berat, dia nak jadi doktor lah, cikgu bio ataupun cikgu kimia semua mengajar dia orang, tapi setakat ni tak nampak lagi yang nak jadi doktor kan. Jadi macam Firoz tu dia pola dia sama dengan SS. Dan SS baru je tanya tadi. SS tanya setiap bulan ke sebulan 2-3 bulan sekali, SS akan tanya lagi apa minat dia, dia suka apa gitu kayak ni kan. Memang tak lari biasanya. Macam tadi pun kakak tu, Firoz tu kita orang panggil kakak walaupun dia sebenarnya adik Salman. Jadi dia kata, kakak tak minat lah masak-masak, macam jadi penyanyi. Kalau macam jadi cikgu ke ustazah, kakak minat lah, dia kata. Dan dia pun memang selalu SS dengar dia ngajar adik dia, baca lah itu ini semua kan. So memang ada bakat tu dan minat tu. Dia macam kalau bahasa Inggeris tu, Firoz tu antara yang cekap lah. Kalau kita tanya buat kuis ke apa, bahasa Inggeris dia laju sikit lah pada abang dan adik dia kan. Okay, setiap orang tak sama kan. So itulah basic dia. Anak-anak SS ajar sendiri, ya, SS ajar sendiri buat masa ni. Bila SS berhijrah ke Kelantan 2017, saya pindah ujung bulan dekat Merdeka tu, saya pindah sini 2017 bulan 8, ujung bulan 8. Macam mana SS jaga suara dari terkucil? Macam itulah tadi. Jaga makan minum, pastikan cukup tidur, cukup rehat. Sebab tu SS kadang-kadang kalau macam ada konsert penting, orang nak ajak siang tu, nak ajak pergi main bowling, petang tu malam nak nyanyi tau, nak ajak pergi jalan-jalan shopping tu, SS elakkan. Sebab kita akan pakai tenaga. Lepas tu mood pun kena jaga je. Mood nyanyi ni dengan feel kan, dengan mood, feel, guna jiwa, guna perasaan. Kalau kita berkelahi sebelum nyanyi tu, berkelahi dengan orang ke, ada orang buat kita tak seronok ke kan, macam marah ke apa, dia akan efek. Saya pernah dulu, saya ingat masa nyanyi, sebelum nyanyi tu pernah ada perbalahan, pertengkaran sikit dengan ahli. Masa nyanyi tu memang saya tak nak cakap langsung lah, memang diam je sebab dah tak ada mood orang kata kan. Nyanyi ni dia bukannya macam kerja. Yelah kerja office pun kalau kita dah ada masalah, kita kan moody kan. Tak nak tengok orang, tak nak keluar makan, tak nak apa. Adalah kadang-kadang orang tengok kawan-kawan dekat pejabat dulu macam tu. Dia macam tak nak cakap dengan orang, dia apa, kau tak makan ke? Macam, tak apalah, tak lapar lagi. Padahal rupanya dia baru berkelahi, baru bertengkar dengan macam tu je. Nyanyi ni guna jiwa, guna perasaan kan, apa semua. Kalau kita terganggu, kita berkelahi, kita apa, ada sedih ke berita tak ni, dia akan efek lah. Dia akan efek persembahan tu. Jadi benda-benda tu kena jagalah. SS kalau nak konsert-konsert penting tu, SS memang jaga sangat. Itu tak boleh, ini tak boleh. Lepas tu kena workout jugalah, pergi gym ke, jogging ke, supaya stamina tu, supaya kita fit kan, perut tu fit. Jadi nyanyi dia akan lebih bagus lah. DR tu dari, sesuai ke ayat tu dari? SS ni dulu belajar bahasa. Hati-hati. Sekejap, macam mana tadi ayat yang dari tu? Alah, macam kelakar sangat. Tadi soalan yang balance tu, kita recording, SS tentukan jadual sendiri. Kita orang kerja sendiri, syarikat sendiri. So SS boleh buat jadual sendiri. Hari apa yang nak hari apa yang nak recording, hari apa yang nak rehat kan. Kita boleh tentukan jadual kita sendiri. Mana ayat yang dari tu, dia tak puas hati lah. Soalan dari tu SS ni, dari mana nak ke mana, na nuju abadi. Oh, SS komen pasal jaga suara, tak nak dari terkucil. Dulu SS belajar bahasa dan kesusastraan tau. SS ambil degree tu Lughatul Arabiyah
awal apa? Iktisadi lah. Saya pun tak tahu apa maksud dia. Apa ayat dia tak ingat dah. Komen pasal jaga suara tak nak dari terkucil. Sebab tu saya tanya DR tu apa, sebab mana kena ayat tak nak dari terkucil. Kalau SS komen pasal jaga suara untuk elak daripada terkucil, tu betul. Kalau tak nak dari terkucil tu macam pelik tu. DR ni apa? Takkan dari terkucil. Tak nak dari terkucil. Okey, yang penting kita dah faham dan dah jawab soalan tu. Okey, thank you SS. Komen dah pasal suara terkucil tadi. Kenapa gambar separuh muka? Sebab SS tak pakai baju. Kan viral pula. Nampak bau SS yang sado ni. Tahfiz dekat Kedah recommended. SS Syekh Zainul Asri punya, Masya Allah. SS baru duk dengar ceramah dia, baru duk cerita pasal dia. Dan Hadi lah tanya kat SS. Dia tanya SS, dia tanya ayah, kalau dalam Malaysia ni, ayah diberi peluang untuk berjumpa dengan seseorang, tak kira dia tu siapa pun, pemimpin ke orang biasa ke artis ke apa, siapa orang yang ayah nak jumpa? Dia tanya kemarin dia tanya kat SS. SS kata kalau SS diberi peluang untuk berjumpa seseorang, yang kalau orang tanyalah nak jumpa siapa, teringin nak jumpa siapa, so SS jawab SS nak jumpa dengan Syekh Zainul Asri. Tapi tengok keadaan sekarang ni, memandangkan kepada keadaan sekarang ni, memang macam lambat lagi kot. Sebab tak boleh rentas negeri kan. Mungkin belum rezeki lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan. Amin, insyaAllah. So awak kata ada satu tahfiz yang recommended. Tapi tadi ada satu isu juga. Ada seseorang tu dia, SS ni hari-hari ada orang WhatsApp, ada orang akan messenger inbox kan, tanya pendapat, bagi pandangan, buat pengaduan, macam-macam lah. Tadi seorang tu cakap dia tanya pendapat SS berkaitan satu posting yang dibuat oleh seseorang tentang Syekh Zainul Asri ni. Dia kata dia harap ada ustaz-ustazah yang akan tegur pendapat ataupun kuliah ataupun orang kata video yang Syekh Zainul Asri buat berkaitan dengan tajuk buat tangkal ayat surah Al-Baqarah tu kan, 2 ayat akhir surah Al-Baqarah tu. So benda tu bila orang tanya, saya tengok macam tak tahulah viral ke tak viral, tapi macam agak panas jugalah, sebab melibatkan isu syirik kan. Jadi SS pun jawablah dengan ilmu SS, dengan fahaman SS. Saya jawablah pasal tangkal tu dengan ayat Quran tu. Jadi macam jadi satu benda yang tu memang khilaf lah kan. Dan tapi sebab melibatkan macam isu-isu syirik ni, bahaya sikit lah. Jadi tapi itu taklah menjejaskan ataupun tak menghilangkan respect SS pada Syekh Zainul Asri ni. Memang SS, kalau dalam ulama' dalam Malaysia ni, kalau orang tanya, dia lah satu-satu ulama' yang SS rasa, SS percaya, SS hormat, dan SS doakan dia juga. Walaupun sebenarnya dia sepatutnya SS minta doa dia. Sebab dia berani, dia berani, dan saya dapat melihat ketulusan hati dia tu. Sampai kepada SS. Banyak benda yang sealiran lah. Tak semua. Macam kalau Bumi Data tu, saya tak tahulah dia bagi dia apa. Tapi tajuk lain tu banyak dia sealiran dan sefahaman dengan SS. InsyaAllah SS tengok lagi. Tahfiz tu terletak di Kuala Nerang. Oh, tadi petang bawa SS jumpa orang Kuala Nerang dekat tempat yang SS pergi dekat jambatan tadi tu, petang tadi tu. Kuala Nerang Kuala Nerang, insyaAllah. Ada 2 jenis, satu hafal Quran semata-mata, satu lagi hafal Al-Quran dan mengaji kitab lama. InsyaAllah nanti saya akan try search kalau ada rezeki, insyaAllah.
Kita hantarlah hadi ke Salman ke situ. Ya betul, SS adik saya dua-dua tahfiz. Alhamdulillah. Senang awak esok ya, boleh tumpang-tumpang. So dia orang doakan SS sekali ya. Di Kelantan dan seorang lagi tengah final salah sebuah IPT. Alhamdulillah. Kak Inah dah tidur ke SS. Kak Inah ada ni sebelah ni. Dia kan busy body. Kak Inah buat apa? Ha? Kak Inah tengah buat apa? Tengok video. Sekolah ni. Kak Ina tengah layan video. Adalah sesuatu yang dia tengah tengok sekarang sebelah saya ni. Tapi sebab dia pun berada dalam keadaan yang agak seksi, tak sesuai untuk dipertontonkan. Jadi biarlah dia di situ ya. SS dah berapa lama berhijrah di Kelantan? SS pindah 2017, 18, 19, 20, 21. Nak masuk 5 tahun dekat Kelantan. Thank you SS jawab soalan saya. You are welcome. Saya bukan sibuk tepikan orang. Cuma mana yang baik saya nak jadikan perancangan untuk masa hadapan. Terima kasih. Tak adalah, saya gurau je. Okey, sama-sama. Boleh belanja sikit ke lagu Kasih Kekasih? Rindu nak dengar SS nyanyi. Hihi, boleh ke? Boleh. Okay, saya nyanyi ya. Pelik no lagu Kasih-Kasih. Ding 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 ding. Kau tahu ku merinduimu, ku tahu kau mencintaiku. Ibu ni itu ganggu sangat tu, hilang feel. Okay, dah lah, cukup setakat tu je. Oh, thank you SS jawab soalan saya. You are welcome. Okay, sebab saya tak sangka SS dah B. Dah B. Tak sangka SS dah B. Okey, tak faham. Sebab saya tak sangka SS berhijrah ke Kelantan. Dah B. Sebab bismillah, dah nak minum Firash, tolong panaskan air dan tambah sikit boleh tak? Sedap sangat air teh kakak buat. Adik pun sama? Adik panaskan sikit. Ya ke? Apa kata adik tolong buatkan kopi untuk ayah? Boleh tak? Boleh. Ya Allah, baiknya anak-anak ayah semua soleh. Pergilah buat dulu baru boleh bagi tahu A ke B ke C. Dia ni kalau buat apa-apa kan semua nak grade tau. Nak grading lah. Dia buat tu A ke B ke C ke apa yang dia buat tu. So saya bagi je lah kan sebagai satu kata apa motivasi untuk dia lebih semangat. Lain kali senang nak suruh buat air kan. Kau tengok dah ajar satu dah. Kalau orang lain ajar satu, kalau SS dulu dah satu memang tak boleh lah buat air lagi. Anak SS tu 7 tahun tu dah boleh tolong buatkan air untuk SS. Alhamdulillah sedap. Sebab kita ajar kan. Jadi kalau dulu SS bukan dah ada satu, tingkatan satu pun tak kerti buat air lagi tu. SS ceritalah sikit macam mana boleh berkenan dengan Kak Ina. Oh, awak ni solehah, mengimpau sangat. Okey, macam ni cerita dia. Satu hari SS sedang berada di suatu restoran. Dan SS kalau tak salah SS itu dalam tahun 2005. Peristiwa itu berlaku 2005. Inilah 2005 ataupun awal 2006. Saya tak dapat ingat betul. Okey, kemudian masa tu tengah kecoh sangat pasal kontroversi putus tunang kan Kak Ina tu.
dengan bekas tunang dia tu lah. So saya duk tengok surat khabar tu, saya ternampak gambar Kak Ina. Dia pakai tudung bawal tu. Dia memang cantik. Kak Ina ni dia, kalau dia pakai tudung bawal memang sangat kena dengan bentuk muka dia tu. Memang saya suka sangat. Dia banyak-banyak jenis tudung. Kalau dia pakai tudung bawal memang kena. Nampak macam dia sihat, cantik, ayu macam tu. Walaupun tak make up kan. So bila saya tengok tu, saya buka satu menyelak halaman tu. Saya tengok gambar dia. Lepas tu saya kata, dia tulis tu Nurdiana Mat Naim. Tahu tak apa yang saya terlintas bila saya tengok gambar dia tu kan? Saya cakap, Tanta dia ni jodoh aku. Tiba-tiba je. Masa tu dia tengah macam bergelut lah. Masa tengah kontroversi lah. Masa tengah konflik. Belum putus lagi. Antara nak putus tak putus tu. Jadi saya tengok, Tanta dia ni jodoh aku. Saya terlintas dalam hati tau. Tapi saya lupakan je lah. Apa pula dia tu dah lah Johor, Jawa, duduk jauh. Aku ni kat KL, dia kat Johor kan. Takkan kot kan. Dia pun kenapa tiba-tiba nak terfikir boleh jodoh aku tu. So saya pun lupakan cerita lah, baca cerita tu. Dan SS dalam mindset SS, dia ni seorang, dia ni lah yang jadi punca pertunang tu. Sebab dia ni macam suka mendesak. Sebab kita baca apa yang orang tulis lah kan. Tapi sebab kita tak kenal, macam sekarang ni lah banyak orang baca orang tulis, pergi share, jadikan tu satu panduan dan pegangan. Walaupun kita tak kenal orang tu dan tak tahu lagi cerita tu betul ke salah kan. Macam tu lah banyak berlaku dekat SS. Banyak benda yang orang cakap, orang tulis tu sebenarnya banyak sangat salah dan fitnah. Tapi SS bukan masa lah nak ulas, nak jawab semua benda tu, nak jelaskan, nak huraikan kan. Macam, dan orang kalau dah benci, kalau dia dah mula membenci dan dia tak akan percaya pun apa yang kita ulas tu, dia akan benci. Tapi tak apalah, itu pilihan dia kan. Dan sebenarnya cumanya membenci ni bukan benda yang positif. Jadi elakkanlah daripada membenci, khususnya sesama Islam kan. Kalau benci Israel tu tahan lagi. Okey, so bila begitu, panjang tau cerita dia ni, mungkin pukul 2 baru habis. Jadi saya pun habis di situ. Beberapa bulan lepas tu, jadi SS ni kalau masa tu lah, antara Mawi dengan Ina Naim, memang SS pro Mawi lah. Walaupun Mawi nyanyi lupa lirik, dia ada sumbang sikit kan. Tapi sebab Mawi ni dia lain pada lain, jadi SS minat lah. SS kelakar tengok dia tu nyanyi tu. Orang minat dia dengan walaupun sumbang, terlupa lirik ke apa benda kan. Dan dia dengan style dia sendiri tu. Perempuan masa tu. Jadi tapi saya kata, saya macam pro dia lah, pro Mawi berbanding Ina kan. Sebab Ina ni macam perempuan kan, tahulah, nak macam desak-desak lah, orang tu orang nazak nak suruh kahwin lah apa semua. Kita baca, kita faham dan pegang macam mana yang kita baca, kita faham tu. Terima kasih. Saya akan bagi A, B, C tau. Okey, lepas tu tiba-tiba SS dengar bos SS, sebab dah putus kan. Dah putus. Tiba-tiba bos SS memang rapat dengan bos, dengan PR, PA semua. Dia kata dia orang nak ambil Ina Naim sebagai artis di bawah syarikat Hijaz Record. Maksudnya akan masuk bawah syarikat yang SS sedang duduk lah, Hijaz Record. Maksudnya akan jadi artis naungan juga. Dan nak ambil tu bukan nak jadi apa, duta ke busana apa, nak jadi penyanyi. So SS antara orang yang paling membangkang masa tu. SS cakap macam ni, bos, betul ke Hijaz nak ambil Ina Naim jadi penyanyi bawah ni? Betul? Kenapa? Kau dengki? Kau jealous? Aku cakap, bukanlah. Saya cuma bagi pandangan. Jangan mencabar kejantanan saya. Tiba-tiba kan? Saya tak cakap macam tu. Saya cakap, saya cuma bagi pendapat. Dia tu perempuan. Hijaz mana ada artis perempuan? Intim, UNIC, kumpulan Iman, semua. Tiba-tiba nak ambil perempuan jadi penyanyi. Takut nanti benda tu boleh menjejaskan Hijaz. Saya memang orang yang sangat suka berterus terang, tapi tidaklah terlalu biadab kecuali kepada orang yang memang dah sedia biadab. Jadi saya cakap macam tu dekat bos. Dia kata, alah cakap je lah kau tu dengki. Dengki? Aku dah nyanyi 5 tahun dah, nak dengki apa kan? Saya, tak apalah, saya bagi pendapat je. Saya takut benda ni jadi fitnah untuk Hijaz. Sebab perempuan kan, perempuan ni lain, nak kena cara jaga dia, semua lain, aurat dia.
pergaulan apa kan, make up dia semua tu. Lagipun Ina tu boleh ke nyanyi? Saya tanyalah, saya kata dia boleh nyanyi ke? Dia memang boleh nyanyi ke, memang penyanyi ke? Dia kata tak, alah kan kita boleh buat benda tu. Maksudnya boleh latih, boleh. Memang Kak Ina masuk Hijaz tu dia dapatkan apa? Khidmat kelas vokal daripada cikgu siapa nama? Yang nak masuk kelas vokal tu? Siapa cikgu apa nama dia? Cikgu Syafi yang AF tu. So dia ambil, memang siap bayar lah 2-3 ribu lah bayar untuk kelas vokal tu kan. Lepas tu SS ni sekadar artis je. Saya bukan ada share pun dalam Hijaz tu. Artis naungan, artis senior lah. Sebab masa tu Intim dah keluar buat syarikat sendiri. So SS lah artis paling senior di Hijaz Record tu. Selain pada Hijaz lah, Hijaz, SS, Hijaz memang dia syarikat dia kan. Lepas tu SS, lepas tu ada masa tu Amar pun masuk sekejap bawah Hijaz. Saujana, ada kumpulan Iman, siapa lagi? Azhan Atan kan, arwah tu. Lepas tu dia nak ambil Ina Naim. Lepas tu Azhan Atan tu lepas kat Ina kot. Lepas tu saya kata tak apalah, saya cuma bagi pandangan. Kalau tak nak terima tak apa kan, bukan syarikat saya pun kan. Jadi sehinggalah keluar dalam majalah apa, Hai ke URTV kan, saya tak ingat. Memang diorang interview SS lah, tanya pendapat SS, apa pendapat Suhaimi Saad Hijaz nak ambil Ina Naim sebagai penyanyi bawah naungan syarikat diorang. So SS cakap macam ni, saya tak boleh. Kenapa tanya saya kan? Saya jawab, tanyalah orang lain yang sesuai nak ditanyakan. Saya bukan siapa-siapa dengan Ina Naim tu. Dia kata sebagai artis senior lah dekat Hijaz. So SS cakap, secara peribadi saya tak setuju lah, sebab perempuan kan, nanti banyak fitnah dia. Tapi itu bukannya hak saya kan. Itu hak dia lah, dia nak jadi penyanyi ke, nak jadi duta ke, nak berlakon ke apa, tu hak dia. Saya cuma jawab pendapat saya lah. Lepas tu mereka pun ambil dengan takdir Allah lah, diorang ambil lah Kak Ina sign kontrak di bawah Hijaz Record. Dulu sign kontrak masa SS tu, bila kita sign je sebagai artis, dia akan bagi royalty tau, advance royalty. Ribu-riban lah dia bagi kan. Tapi tak adalah sampai dia bagi rumah, kereta semua. Sekarang ni mungkin ada lagi syarikat yang buat macam tu, tapi tak banyak dah. So SS pun terimalah kenyataan tu kan, walaupun SS tak berapa bersetuju. Dia pun masuk. Tapi kita orang artis bukan pergi office hari-hari tau, bukan pergi studio hari-hari. Pergi masa ada kerja je, masa ada show, masa ada rakaman, masa ada shooting apa. So seminggu tu mungkin adalah 2-3 hari kita pergi pejabat. Bukan macam staff-staff lain tu memang hari-hari pergi office lah kan. So sampailah pada hari yang ditakdirkan tu, SS pergi office. SS pergi office hari tu, SS free. SS kata, alah tak ada apa nak buat hari ni, nak pergi pejabat lah. Pergi pejabat, pergi lepak-lepak je pun kan, sembang-sembang dengan staff-staff tu, kawan-kawan kita lah. Lepas tu makan tengah hari, balik lah. Bukannya buat ada kerja apa pun. Kadang-kadang adalah tolong-tolong bantu kerja-kerja berkaitan dengan production ke penerbitan apa semua kan. So masa tu SS pun pergilah. SS nak sampai je kat office tu, SS tengok ada seorang perempuan, dia nak turun daripada tangga. Office bawah sekali untuk barang-barang, stok CD, semua barang-barang produk-produk lah. Tingkat satu tu, tingkat yang pertengahan tu office, pejabat ni lah, staff semua, bilik office, bilik meeting, bilik bos semua. Dan tingkat 3 tu studio rakaman lah. So SS nak naik tangga tu, tiba SS tengok ada perempuan turun pakai baju kurung. Sekali bila SS tengok, ini Ina Naim. Dia seorang je. Dia turun dan dia lalulah tepi SS. Kewat you tahu, kewat gila. Tak ada apa, tak ada. Dia macam cerita pasal ni yang buat kek. Tak jeling pun dekat aku, senyum pun tak, menonong terus pergi ke kereta dia, masuk, drive sendiri, okey. Masa tu pula ada PA lagi. Dah ada PA tapi dia datang seorang masa tu.
Lepas tu dia terus laju gila perempuan ni bawa kereta. Tengok macam lembut sangat. Lepas tu SL pun tengok. Tapi SL bila tengok muka dia tu kan, lawa juga Ina Naim ni, bekas tunang tu kan. SL macam orang kata apa, dari pandangan mata yang mempunyai kuasa, oh aku tergoda. Tapi yelah kan macam penyanyi nasyid kan, kena kawal lah akhlak. Saya tengok kat Ina tu memang orang kata taste lah, senang cakap taste. Tengok dia macam lawa rupanya Ina Naim ni. Dia tak make up sangat tau, macam pakai bedak, macam lip gloss gitu je. Dia memang kalau keluar-keluar waktu biasa, tak ada shooting, tak ada apa berlakon, tak ada apa-apa yang event yang ni, dia tak make up tebal pun. Dia memang natural gitu. Pakai bedak, lip gloss sikit, lepas tu ada celak sikit kadang-kadang kan. Tu pun tak, celak pun jarang. Jadi saya tengok, cantik rupanya Ina Naim ni kat luar. Tengok dalam surat khabar tu macam yelah, macam makcik kilang kan. Sebab dia pakai earphone tau, dia tak dengar, dia duduk sebelah ni, dia duduk dengar lagu ke video. Lepas tu SS pun SS naik atas, staff tu ni memang kuat pembawang juga tau. Dia kata, oh Mi kau, bila tahu Ina Naim nak datang, dia terus dandan kau pun nak datang office. Macam dandan fitnah bermula tau. Saya cakap, apa pula kebetulan kot saya datang ni, memang saya saja nak datang je, mana saya tahu Ina Naim datang hari ni. Kata, kau jumpa tadi? Tak jumpa lah, tengok je dia jauh. Hanya mampu melihat. Hanya mampu ku melihat dari jauh.